warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Kita menyambung pada hadis yang ke-41, rapi, kemas dan cantik. Wa 'an ibni al-Hanzaliyyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fin nas fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wa la tafahush. Rawahu Abu Daud. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Qala rajulun inna ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batar al-haq qiwa' wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Artinya daripada Ibnu Hanzaliyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan datang menemui saudara-saudara kamu. Oleh itu perbaikilah kenderaan kamu dan rapikanlah pakaian kamu sehingga kamu seakan-akan tahid lalat di antara manusia. Allah tidak suka kepada yang keji dan juga tidak suka kepada sesuatu yang dijadikan keji. Hadis riwayat Abu Daud. Dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk syurga siapa yang ada di dalam hatinya sifat takabur walaupun hanya sebesar zarrah. Lalu seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang lelaki suka pakaiannya bagus dan kasutnya bagus, apakah yang demikian dihukumkan sebagai takabur? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cantik dan ia suka kepada yang cantik. Takabur itu menolak kebenaran dan menipu manusia. Hadis riwayat Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama iaitu hadis yang menceritakan bagaimana ketika mana balik apabila Rasulullah berpesan kepada para sahabat yang baru pulang daripada peperangan, yang kebiasaannya kalau selesai perang maka menyebabkan keadaan kuda perang ataupun keadaan kuda tunggangan dan keadaan baju perang yang mungkin tidak berapa kemas dan rapi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesanan kepada para sahabat, iaitu untuk ketika mana bertemu dengan ahli keluarga sewaktu balik dalam keadaan peperangan, balik daripada perang, supaya merapikan dahulu kuda tunggangan dan juga merapikan dahulu pakaian-pakaian mereka. Kenapa? Kerana ini di antara adab, kehalusan adab dan akhlak dalam Islam. Kerana sifat ahli keluarga yang ingin menyambut seseorang yang baru pulang daripada permusafiran itu satu majlis ataupun satu pertemuan yang penuh keindahan. Maka jangan dirosakkan dengan keindahan pertemuan itu dengan kita menjadikan sebahagian daripada pakaian kita ini dengan pakaian yang tidak elok. Perkara ini disebutkan juga oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Min Adabil Islam, iaitu di dalam kitab adab-adab pilihan di dalam Islam. Bagaimana Syekh Abdul Fattah pengarang menyebut bahawa dituntut bagi sekalian mukmin itu memperelokkan kenderaannya dan memperelokkan, merapikan juga pakaiannya sebelum dia bertemu dengan ahli keluarga. Kerana detik-detik pertemuan itu adalah detik-detik yang sangat indah.
maka jangan dirosakkan keindahan tersebut, iaitu dengan perkara-perkara yang tidak elok. Maksudnya apa? Kita kalau balik daripada musafir, kita balik jumpa dengan ahli keluarga kita, ataupun juga ahli keluarga datang menemui kita, maka dua-dua dituntut merapikan pakaian. Maknanya kita sebagai ayah ataupun kita sebagai toki, maka bila mana kita tahu cucu kita dah nak balik, maka kita rapikan pakaian kita. Kerana ia adalah detik-detik yang indah. Lama dah tak jumpa ni, 6 bulan sekali jumpa dengan cucu kita. Setahun sekali waktu raya jumpa dengan cucu kita. Ni kadang-kadang cucu balik, toki baju pun tak pakai. Merosakkan keindahan pertemuan, orang kata. Bekmuk cucu, tengok toki tak pakai baju. Ataupun tengok dia punya rambut Tok Wan tu, Allah, dia kata, cucu ni dah lama dah tak jumpa dengan Tok Wan, tapi tengok rambut Tok Wan, Allah, bekmuk cucu. Dia maka merapikan pakaian, merapikan diri itu satu dituntut. Kenapa? Kerana detik-detik pertemuan itu adalah detik-detik yang sangat indah, kata ulama. Ini adab di antaranya. Termasuklah juga, iaitu orang yang pulang daripada musafir. Maka cucu ni, kalau kita ada anak, maka anak ni akan jumpa dengan ahli keluarga kita di kampung, maka mak ni dia kena pakaikan pakaian anak ni dengan pakaian yang elok, comel, cantik. Kita kalau cucu kita balik pakai pakaian baru, comel, cantik, kita akan seronok. Pertemuan tu seronok dah. Tengok cucu pakai baju comel ni, seronok lagi, bertambah kecintaan. Bertambah kecintaan lagi. Tapi kalau cucu balik pakai pampers saja, baju tak pakai, seluar tak pakai. Dia jadi kurang sikit seronok. Islam ni dia meletakkan supaya kita menyempurnakan, iaitu kecintaan makhluk. Kerana Allah Ta'ala suka kepada perkara tersebut. Termasuklah juga iaitu kenderaan kita. Kenderaan kita ni sebelum balik kampung kena basuh dulu. Sebagaimana kenderaan tunggangan kuda perang ni dirapikan dulu sebelum mereka pulang ke pangkuan keluarga. Jadi kita sebelum balik kampung dituntut basuhlah dulu kereta kita. Ni balik raya tak tahu mari daripada kebun kelapa sawit mana pun tak tahu. Kata ayah dia, kamu ni mari daripada kebun mana ni? Tak berseluk penuh kereta ni. Jadi dia merosakkan detik-detik indah pertemuan. Jadi bila orang dah tegur kita, jadi terasa hati pula. Jadi maka dengan sebab itu detik-detik pertemuan yang indah itu akan menjadi rosak, disebabkan kerana perbuatan kita yang tidak baik tadi. Perbuatan kita yang tidak merapikan kenderaan kita, yang tidak merapikan pakaian kita. Maka ini dituntut di dalam agama kita. Seperti mana? Iaitu seperti, jadilah kamu ni, kata Nabi, seperti tahi lalat pada wajah. Tahi lalat pada wajah ni dia mencantikkan lagi wajah seseorang. Dia tahi lalat ni dia ada function dia. Orang kata menambah seri pada wajah. Tambah seri pada wajah, itu fungsi tahi lalat. Allah Ta'ala buat. Jadi maka jangan sedih orang ada tahi lalat. Ada orang tahi lalat manis, nampak ada orang tahi lalat. Jadi jadilah kamu ni seperti mana tahi lalat tadi. Biar kemanisan itu ada pada kamu. Orang tengok kamu ni rapi, dalam keadaan rapi tersebut, sejuk orang tengok. Benda ni pun saya sebutkan pada anak pelajar saya. Kalau pakai jubah, jangan tak kancing butang atas ni. Kerana saya diajar oleh guru-guru kita kancing sampai butang atas. Tuan-tuan, kalau saya mari mengajar, saya buka butang ni, ada ustaz dia buka sampai nampak baju dalam ni. Kita tengok ni, Allah ustaz. Kadang-kadang gitu. Dia soal tak boleh kancing, tu lihat lain lah. Jenis tengkuk. Naik berat badan, kadang-kadang dia pakai jubah tak boleh nak kancing, tu lain lah. Kalau kita pakai baju, kancinglah sampai atas. Janganlah nampak selekeh. Kadang-kadang apa, bila selekeh, majlis tu dah bagus dah. Ustaz mengajar ni bagus, ilmu banyak. Tapi pakaian pula berkeduknya. Ustaz pakai baju berkeduk, tak bergosok. Kemudian baju pula tak kancing. Maka dia merosakkan keindahan. Kita tak kata benda tu dosa. Tetapi tuan-tuan boleh faham sendiri. Kalau tuan-tuan tengok orang yang mengajar begitu, tak rapi, tak apa, kita akan ada satu perasaan orang kata kurang cantik. Alangkah kalau cantiknya kalau kita merapikan pakaian. Apakah lagi kita orang agama. Mari, sebab tu saya pesan pada pelajar, kamu jadi imam,
Tak? Pastikan pakaian kamu ni kena bergosok. Tak? Jadi imam datang masjid, datang rumah Allah. Satu kerana adab kita dengan Allah. Sebagaimana di dalam hadis Jibril. Maka Jibril datang kepada Nabi SAW untuk bertemu dengan Rasulullah ketika itu. Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, aku tak pernah tengok ni, siapa dia ni? Pakai baju serba putih, rambut yang sangat hitam, dalam keadaan nak kata orang setempat, kami tak pernah tengok muka macam ni. Nak kata orang datang daripada jauh, tak ada pula kesan-kesan debu, seolah-olah dia musafir daripada jauh, kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Tiba-tiba lelaki tersebut terus datang, duduk lutut bertemu dengan Nabi SAW, iaitu malaikat Jibril AS. Bertanyakan tentang iman, bertanyakan tentang Islam, bertanyakan tentang ihsan, bertanyakan tentang alamat-alamat kiamat, tanda-tanda kiamat. Selesai bertanya, maka bila mana Rasulullah pun menjawab, lalu kata Jibril alaihissalam, benar apa yang dikatakan. Sahabat lagi pelik. Dalam muka jangan tengok, tiba-tiba dia yang tanya, dia yang membenarkan jawapan. Ni siapa dia tu? Biasa orang tanya, orang ni tak tahu jawapan. Tapi orang ni tanya, dia kata benar apa yang kamu kata. Betul apa yang kamu kata. Sudah tersebut, lalu kemudian Nabi bertanya kepada saya, kamu tahu tak siapa dia tu? Itulah dia Jibril alaihissalam. Dia datang mengajarkan kamu. Apa yang Jibril mengajarkan pada kita berdasarkan hadis Jibril yang biasa dibaca oleh ustaz-ustaz kita. Iaitu pertama, datang nak menuntut ilmu, merapikan pakaian. Jibril datang dalam keadaan pakaian serba putih, dalam keadaan pakaian yang sangat cantik. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut di dalam suratul A'raf pada ayat yang ke-31, kata Allah, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Kata Allah, wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah di setiap memasuki masjid. Walaupun ayat ini diturunkan, nak beritahu ayat ini supaya memakai pakaian yang merupakan tujuan ayat ini diturunkan adalah untuk menegur di kalangan musyrikin Quraisy, yang mana mereka tawaf ketika jahiliah mereka dalam keadaan bertelanjang. Yang lelaki tawaf dalam keadaan bertelanjang di siang hari, yang perempuan tawaf dalam keadaan bertelanjang di malam hari. Lalu kemudian maka ditegur supaya mereka ini memperelokkan pakaian kita memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga menjadi dalil kepada perbuatan salat. Karena daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada memberitahu bahawa yang tawaf itu adalah seperti salat. Walaupun ayat ini diturunkan kerana nak menegur pakaian ketika mana tawaf, tetapi tawaf dan ibadat salat itu dia lebih kurang kerana dia ibadat yang berhajat kepada wuduk. Tawaf kalau tak ada wuduk tak sah tawaf itu. Sa'i tak apa, tak ada wuduk, tapi tawaf tak boleh. Maka seperti mana solat. Tawaf kalau kita duduk sibuk ambil selfie, macam kita semayang selfie. Ada orang duduk sambil-sambil duduk tawaf duduk selfie. Tapi jangan tu kita hukum orang tawaf tu semua yang selfie tu ni batal. Bangkali dia dah cukup dah 7 pusingan. Cuma saja je tawaf sekali lagi tu kerana nak ambil gambar. Ada juga jadi macam tu. Jadi kita tak boleh buat tuduhan cepat. Tapi apa pun di dalam tawaf itu kita kena jaga kekhusyukan hati kita ketika mana tawaf. Termasuklah juga pakaian kita ketika mana kita tawaf. Maka pakaian itu yang disebut di dalam ayat ini dengan pakaian cantik-cantik ketika mana kita ini untuk melakukan ibadah, memakai wangian yang sangat baik, wangian yang sangat elok untuk kita datang bertawaf dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun solat yang kita dirikan itu di rumah kita. Ada orang kadang-kadang di masjid elok pakai ni, tapi di rumah pakai kain pelekat, kain sarung, baju tak pakai. Dia kata dah tutup aurat dah ustaz. Dah tutup aurat dah ustaz. Nak sembahyang memang wajib tutup aurat. Tetapi adab kita dengan Allah. Adab kita dengan Allah. Cuba kita pakai kain sarung jumpa menteri besar macam tu. Dah minta bantuan. Dah. Di mana tak beradab dengan kita. Kita dengan raja. Dah. Macam mana pakaian kita? Sebulan sebelum raja beritahu hantar surat untuk angkat sumpah kita sebagai menteri dia. Sebulan sebelum.
Kita sebulan sebelum nak akad sumpah tu, kita dah beli dah pakaian apa yang sesuai untuk akad sumpah nanti. Baju Melayu hitam dah beli siap-siap, songkok beli siap, sampin pun dah beli siap dah. Bukan beli, gosok siap dah walaupun sebulan lagi nak akad sumpah. Gantung depan tempat tidur kita tu, hari-hari duk tengok tilik. Ada kedut sikit, oi gosok pula sekali lagi. Berlatih pula nak akad sumpah ni macam mana, takut tersilap. Itu kalau kita, ini disebut oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya, dia kata, bayangkan kalau kamu akan mengadap raja dalam masa seminggu lagi. Maka saat itu apa yang kamu buat? Kamu akan perhatikan pakaian kamu, tubuh badan kamu macam mana. Ada jerawat ke tak ada jerawat kat muka? Ni nak adap raja ni. Kalau boleh ada ubat jerawat yang boleh hilang sehari, beli ubat jerawat yang boleh hilang sehari. Kamu akan tengok bagaimana wangian kamu, wangi tak wangi nak ajak raja ni. Maka yang kita semayang, kita hadap Allah lebih besar daripada raja. Allah lebih besar daripada menteri. Allah Ta'ala lebih besar daripada segala makhluk. Maka lalu kita pun pakai baju pagoda je, lalu pakai kain sarung. Okeylah Ustaz, tertutup aurat. Tak. Hakikatnya, apa kita pandang Allah Ta'ala sebenarnya. Maka dengan sebab itu, berpakai eloklah ketika mana kita ini solat, walaupun solat di rumah kita. Atau makruh kalau kita ni pakai pakaian solat dalam keadaan mendedahkan bahu kita. Pakai singlet. Pakai singlet bukan setakat mendedahkan bahu saja, dengan bulu ketiak lagi terdedah. Maka dengan sebab itu pakailah pakaian yang elok. Dan keutamaannya adalah memakai pakaian yang berwarna putih. Seperti mana di dalam suatu yang diceritakan oleh Abdullah bin Uthman daripada Sa'id ibn Jubair bahawa Nabi SAW bersabda, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, kerana sesungguhnya pakaian putih adalah pakaian yang terbaik kalian, dan kafankanlah dengannya orang-orang mati kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik celak kalian memakai ismit, kerana sesungguhnya ismit itu dapat mencerahkan pandangan mata dan menumbuhkan rambut. Baik. Maka di antara yang disunatkan kita, kalau nak pakai pakaian, pakai warna putih. Kalau tak boleh nak pakai putih setiap hari, pakailah warna putih pada hari Jumaat. Khususnya bagi laki-laki. Dapat pahala. Dapat pahala, besar pahala yang kita, walaupun hanya warna sahaja, tapi besar pahala. Sebab itu merapikan pakaian kita ini dituntut ketika mana kita datang solat, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang bersembahyang, datang tawaf. Ketika mana kita ini bukan saja beradab dengan Allah, kemudian yang kedua sebagai adab kita dengan makhluk. Rapikan pakaian kita. Orang kalau kita datang dalam keadaan pakaian tak kemah, berbau pula, nak duduk tepi kita pun tak selesa. Nak semayang pun tak khusyuk, semayang dah lah tak khusyuk, sangka buruk pula kat orang. Dia ni mari daripada hutan belantara mana ni? Dia ni mari daripada longkang mana? Longkang Sungai Kelang ke longkang mana dia datang? Pasal apa? Kerana bila mana kerana keadaan gitu. Nak kalau yang tak rapi itu imam sendiri. Tak lagi. Tu kadang-kadang kita kena pesan. Saya sendiri pesan pada budak-budak tahfiz, kamu akan jadi imam nanti. Bila jadi imam duduk kat depan. Orang tengok kat belakang ni. Tak. Dia kata orang tengok kat tempat sujud kan Ustaz. Betul. Tapi takkan orang tak tengok kita pakai pakaian macam mana? Nak berkedut kata berkedut, kotor kata kotor. Nak budak-budak tapi dia pakai baju jubah putih. Jubah putih lagi ya. Nampak kotornya, berkedutnya, berkerot, dakinya. Kadang-kadang kopiah tu kalau jatuh kat lantai tu tak bertukar. Kopiah ke tempat lap kaki. Ada saya jumpa seorang hamba Allah. Bila kita tanya dia, dah berapa lama tak basuh kopiah ni? Dia kata sejak beli Ustaz. Sejak beli tak pernah basuh. Ada. Jadi maknanya kita ni pakai yang comel-comel. Lepas tu saya pakai kopiah hitam, kotor tak nampak. Ada. Antaranya beli kopiah gelap-gelap sikit, kotor tak nampak. Antaranya tuan-tuan, pernah kita bincang. Nak pakaikan budak ni baju jubah hitam ke jubah putih? Kalau tak perasan, jubah kebanyakan budak tahfiz putih. Kenapa kita tak pakai hitam? Walaupun ada setengah tapi dia pakai hitam sebab dia nak jaga supaya biar tak nampak mana kotor. Dan kenapa pakai warna sekolah? Budak sekolah tu warna putih kebanyakan. Pakaian sekolah warna putih, kasut warna putih. Dia salah satunya tuan-tuan, asbabnya nak melihat sejauh mana dia pandai jaga kebersihan. Itu salah satu. Bukan saja-saja tu.
Saya tahu sebab saya mengajar sekolah rendah. Saya tahu. Itu tujuannya. Maka sebab itu di tujuan yang sama di kementerian buat begitu. Walaupun lepas pada itu ada yang tukar wanita pula, itu kita tak kisahlah, bertukar orang. Tapi hakikat orang pendidik dia tahu. Dia tahu kalau yang tukar tu biasa kadang-kadang dia bukan. Kerana nak cari milih politik, konon buat perubahan lah, tukar warna. Jadi ada pun hakikatnya itu di antara. Lepas saya pesan pada guru, kita tetap kekalkan jubah putih. Sebab kita nak tahu sejauh mana dia menjaga kerapian diri kita. Bila putih ni, dia cukup sensitif nak jaga. Dengan pakaian kotor, berkedut ni apa semua sekali. Betul kadang-kadang kita 6 bulan sekali, kita akan buat clear. Budak-budak, stok-stok lama, jubah-jubah dia yang berkedut, yang berkarat apa semua sekali, kita terus buang. Nak suruh buang. Siapa pasal jubah putih ni dia cepat rosak. Nak supaya dia sentiasa dalam keadaan rapi. Supaya dia sentiasa dalam keadaan kemas. Lalu kemudian disebut lagi, termasuklah merapikan diri itu, iaitu menyisir rambut kita. Rambut kena sentiasa dalam keadaan kemas. Cuma ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis bahawa Nabi SAW melarang menyikat rambut? Ada satu hadis kata Nabi, naha Rasulullah SAW anit tarajjul illa ghibban. Kata Nabi Rasulullah, kata sahabat Rasulullah SAW melarang daripada menyikat rambut, melainkan sekali-sekala sahaja. Sikat rambut ini maka kata ulama menghukumkan iaitu bahawa menyikat rambut ini sekadar selang-selang sahaja. Nak merapikan rambut ni sekadar selang-selang. Tapi bagi orang perempuan tidak menjadi masalah. Sebab apa dilarang bagi lelaki? Satu, kerana ia perbuatan dan tabiat perempuan. Kita dilarang menyerupai satu-satu jantina. Bukan saja pada pakaian, bahkan pada perbuatan. Termasuk kerana perbuatan berdandan, perbuatan bersolek lama ni perbuatan orang perempuan. Maka kata ulama yang perempuan diharuskan, tak ada masalah nak sikat setiap hari kerana itu perbuatan dia. Tapi orang lelaki dilarang. Kadang-kadang orang lelaki Allah berdandan, kalah orang perempuan ada. Kalah bertukar. Bini pula tunggu suami berdandan. Biasa suami tunggu bini, bini tunggu suami. Jadi maka sebab ini perbuatan sebegini dilarang. Jadi orang perempuan dia ada dalil untuk dia lambat. Kalau suami tunggu dia kata, bang relax bang, ustaz beritahu semalam. Isteri tak apa lambat. Yang tak boleh suami lambat berdandan. Jadi maknanya begitu. Kemudian kata ulama lagi, kenapa dilarang supaya kita ni selalu menyisir rambut bagi lelaki? Termasuklah juga mana perempuan ni kalau lama janganlah terlalu lama sangat. Kerana perbuatan itu adalah lambang kepada seseorang yang mencintai kemewahan dan keduniaan. Kerana orang yang terlalu sangat, melampau sangat dalam urusan berdandan rambut ni, nampak sangat dia ni terlalu memerhatikan keduniaan. Bab rambut perhati sangat. Tapi kalau bab hati kurang memperhatian. Maka dengan sebab itu dalam urusan rambut ni kadang-kadang ada setengah kata ulama seminggu sekali, ada setengah kata setiap kali berkeperluan. Setiap kali berkeperluan, dan kemudian ada setengah kata. Tetapi di dalam hadis kisah yang lain ada sahabat yang Nabi menuntut kepada sahabat tersebut untuk memperelokkan rambutnya dengan menyikat pada setiap hari. Ada sahabat yang Nabi suruh sikat rambut setiap hari. Kenapa? Kerana sahabat tersebut rambutnya tebal dan panjang, yang memang kena sikat tiap-tiap hari. Maka sebab itu ulama dia menghukumkan hadis larangan tersebut bukan larangan mutlak, tetapi ia bersikap larangan supaya tidak terlalu keras. Tapi ada pun kita yang jenis rambut halus, ada mudah rapi, kadang-kadang buat dengan tangan pun dah rapi dah. Janganlah terlalu tu sangat. Tapi kalau ada orang jenis rambut tebal, panjang pula, kena rapi tu betul-betul baru rapi. Kalau dia tak sikat selalu, nanti jadi macam hantu pula. Jadi maka dia kena sikat selalu lah. Lebih-lebih lagi orang perempuan di hadapan suami, lagilah kena rapi. Ni kadang-kadang depan suami kita tak berapa rapi, mana bukan isteri kat sini lah. Dah isteri kat tempat lain. Depan suami orang kita rapi. Depan suami kita sendiri macam pontianak mukanya. Ni maka dengan sebab itu sentiasalah dalam keadaan rapi, kerana ia dituntut di dalam agama kita. Dan merapikan pakaian itu kata Nabi tidak termasuk orang yang sombong.
Tak termasuk orang yang sombong, kerana merapikan pakaian itu adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Dan orang yang zuhud juga, dia kena rapikan pakaiannya. Jadi kita berhenti pada yang hadis yang ke-41. InsyaAllah kita akan sambung pada tahun hadapan pula, hadis yang ke-42. Tahun depan pula sambung. InsyaAllah nanti saya bincang dengan Haji Amir bila waktu yang sesuai untuk khatam ni. Hadis yang terakhir ni mungkin ambil kuliah maghrib ataupun kuliah subuh. Nanti kita akan cari satu tarikh pada akan datang insyaAllah. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah minggu depan tak ada. Kemudian bulan ni tak ada dah. Pengajian bulan ni pun tak ada. Saya pun akan berangkat ke Mekah insyaAllah, umrah. Ada tahun depan lah kita jumpa, ada rezeki. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.